Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Terima kasih Puan Mas Rehan selaku uh, pengacara majlis bersama dengan Cik Sufiah. Terima kasih. Ini Ustaz daripada dapur Tuan Haji Amin baca doa. Itu satu kemajuan. Oh, dekat sikit. Tahniah dan terima kasih Encik Asfi mengetuai pembacaan Iqra. Yang Musa, sahabat saya, Cik Nur Rusli bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah, Cik Norman bin Zamri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Idris Shah, ketua-ketua jabatan, ketua seksyen, ketua unit, ketua program, pensyarah-pensyarah utama, pensyarah-pensyarah kanan, rakan-rakan pensyarah yang lain, tuan-tuan dan puan-puan seluruh warga Politeknik Sultan Idris Shah yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya, saya melapaskan rasa syukur kerana pada hari ini, walaupun telah berada di penghujung bulan 9, 29 September, gaji dah masuk 4 hari yang lalu. Sebut je tu kan. Dan ada yang mungkin tak ada berusit lagi kerana kita belum boleh merentas daerah, merentas negeri, baru boleh merentas daerah. Saya melapaskan rasa syukur dapat bersama pada perhimpunan ataupun perjumpaan staf untuk bilangan yang keempat. Pada kali ini kita laksanakan secara hybrid yang mana kita berkumpul di bilik Seri Tanjung ini dan juga secara dalam talian sama ada di pejabat, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga mungkin di rumah atau di pejabat di rumah di kediaman masing-masing kerana melaksanakan tanggungjawab bertugas secara BDR. Kalau saya lihat dari segi partisipan semasa, kita ada 277, kita ada staf lebih kurang 392 orang. Jadi mungkin ada berbaki lagi 100 lebih itu kalau dicampurkan dengan yang berkongsi paparan, mungkinlah dalam 300, 320 macam tu. Maksud dia ada lagi lah yang mungkin dia terlupa nak dapat atau dia tak dapat nak masuk link. Namun kita berharap majlis kita terus berjalan lancar dan kita doakan yang belum lagi dapat masuk itu, yang belum lagi jumpa link akan sempat jumpa link sebelum tamat majlis ini. Ada yang duduk dalam grup, okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, perhimpunan yang keempat, sepatutnya kita, kalau ikutkan KPI kita, ini bulan 9 kita dah ada hampir 5 kali. Tapi tidaklah terlalu jauh larinya dengan suasana kita menghadapi pandemik. Jadi saya pada kali ini pertamanya merakamkan penghargaan tahniah, ucapan terima kasih kepada kru-kru bertugas yang saya lihat 2-3 kali buat rehearsal daripada Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Ini first task kepada Cik Kazah. Tapi saya yakin Tuan Jamin dia tak lepas tangan begitu saja. Dan tahniah kepada semua KP, ketua program, pensyarah-pensyarah utama di JPH yang bersatu tenaga untuk mengelolakan majlis pada pagi ini. Dan tahniah serta terima kasih saya juga kepada kru-kru teknikal yang support team kepada urus pengelola untuk majlis kita pada pagi ini.
Okay, next slide. Besarkan sikit. Saya dah kecil lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin recall balik. Ini adalah paparan yang terakhir dalam slide perhimpunan staf bilangan ketiga, iaitu yang dilaksanakan pada 30 Julai yang lalu. Okey. Next slide. Daripada paparan tersebut, saya ingin recap kembali kepada dua words yang utama yang di atas dan di bawah tadi, iaitu nothing in nature lives for itself. And living for others is the rule of nature. Nature atau bahasa kita biasanya kata lumrah kehidupan. Fitrah, azalinya kita. Kita dijadikan bukan untuk diri kita sahaja. Dan tidak ada kehidupan di alam fana ini, alam fana, di dunia ini, yang hidupnya bersendirian. Kita hidup adalah ada kebergantungan dengan makhluk-makhluk lain. Sama ada haiwan, tumbuhan, apa sahaja makhluk di muka bumi ini. So, saya recap kepada perhimpunan staf bilangan 2, 28 April pula. Kenyataan terakhir saya di dalam slide dia adalah let's work together to achieve our one true goals. Bermaksud kita bersama-sama untuk bekerja secara teamwork, bukan bekerja secara aku dan aku, kejabatanan dia, keseksionan dia, keunitan dia. Tapi kita bekerja secara satu pasukan, as a team, satu teamwork, bukan bekerja secara silo. Jadi itu sebenarnya hasrat yang telah saya sampaikan dalam perhimpunan staf bilangan 2 pada 29 April 2021. Next. Jadi sebagai permulaan untuk perhimpunan kali ini, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan untuk perkara satu, kenaikan grade pemangkuan. Next. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya melapaskan rasa syukur dan dengan rasa bangganya, PSIS baru-baru ini telah menerima 13 kenaikan grade bagi pegawai-pegawai ke grade 54 daripada grade 52 dan ke grade 52 daripada grade 48. Satu orang daripada rakan kita, daripada staf Politeknik Sultan Idris Shah, daripada warga kita, iaitu TPA kita telah berjaya memenuhi kriteria kecemerlangan naik ke grade 54. Manakala 12 lagi staf rakan kita daripada grade 48 telah berjaya ke grade 52, iaitu Dr. Azrul daripada JKE, Mr. Chai daripada JKA, Miss Chia daripada JKA, Encik Khairul Anwar daripada JKE, Tuan Haji Muhammad Amin daripada JPH, Ustaz Muhammad Farid daripada JPA, Encik Ruslan daripada JP, Teknologis Nizam daripada JTMK, Encik Nur Rusli daripada JKA, Dr. Rufaizal daripada JKA, Dr. Zam Salwani daripada JKA dan Tuan Haji Zulkifli TPSA kita. Jadi itu 13 orang yang telah berjaya memenuhi kriteria kecemerlangan untuk naik grade dan alhamdulillah 11 orang kekal di sini, hanya Dr. Rufaizal
dan Tuan Haji Zulkifli yang bertukar, yang ditempatkan di tempat baru, itu pun atas kehendak diri masing-masing. Iaitu Tuan Haji Zulkifli bertukar ke Politeknik, bertukar kembali ke Politeknik Sultan Ahmad Shah atau Polisas di Kuantan, dan Dr. Rufaizal kembali ke Politeknik Ungku Umar. The rest semuanya berada di sini. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menerima 8 penempatan baru daripada grade 54 dan 52 ini menjadi keluarga besar kita. Alhamdulillah. Dan kita menyambut dengan rasa bangga dan bertuahnya menerima insan-insan hebat daripada pelbagai bidang, daripada pelbagai lokasi ataupun institusi, iaitu kita menerima 2 orang DH54, iaitu Puan Roslina binti Muda daripada bidang seni bina daripada Politeknik Dixon, serta Teknologis Zulkarnain bin Syahadan daripada Politeknik Metro Tasik Gelugor, bidang kejuruteraan awam. Di samping itu, kita juga menerima 6 orang grade DH52, iaitu Puan Mahanun daripada Politeknik Kota Baru dalam bidang kejuruteraan persekitaran, Jabatan Kejuruteraan Awam. Tetapi untuk makluman, Puan Mahanun ini masih lagi dalam cuti bersalin. Daripada Politeknik Kota Baru. Kemudian kita menerima Encik Muhammad Mahathir daripada College Community Cenderawsih dalam bidang hospitality. Kita menerima Raja Aslita binti Raja Abdul Rahman daripada College Komuniti Bandar Darul Aman, Kejuruteraan Awam. Kita juga menerima Puan Siti Azlia binti Ismail daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tetapi Puan Siti Azlia ni sempat mungkin 2-3 minggu saja, difahamkan 4 Oktober ni akan memulakan pengajian HLP peringkat PhD ataupun Doktor Falsafah. Kemudian kita menerima Tuan Haji Zainuddin Kasmuri daripada Kolej Komuniti Bagan Datuk dalam bidang pendidikan matematik sains. Dan kita yang terakhir, yang keenam, daripada grade 52 kita menerima Puan Zarina binti Zaini daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dalam bidang kejuruteraan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi nak quote pada 3 words ini. Tahniah. Tahniah kepada yang telah berjaya naik grade. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bagi pihak seluruh warga Politeknik Sultan Idris Shah, saya mengambil kesempatan yang pertama mengucapkan tahniah. Tahniah yang telah naik grade sebagai pesyarat utama grade 54 dan 52. Dan di samping itu, saya suka cita juga ingin memaklumkan tahniah kerana bila kenaikan grade adalah kekosongan jawatan yang terpaksa pegawai-pegawai ini keluar secara terhormat kerana cemerlang. Keluar daripada bilik, daripada kursi-kursi jawatan. Tetapi kita telah menerima timbalan pengarah akademik yang baru, iaitu Tuan Encik Rosli, tahniah, dan timbalan pengarah sokongan akademik Encik Norman menggantikan Tuan Haji Zulkifli. Di samping itu, kita telah menerima lantikan Teknologis Jurita binti Abdul Kadir sebagai Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi menggantikan Teknologis Nizam, dan Encik Zarif Nakyuddin, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik menggantikan Encik Khairul Anwar, Ketua Jabatan Pelancongan dan Hospitality Encik Muhammad Kaza menggantikan Tuan Haji Amin, dan Ketua Jabatan Pengajian Am Ustaz Muhammad Zan menggantikan Ustaz Muhammad Farid. Jadi tahniah kepada setakat ini 6 orang yang telah menerima pelantikan
Timbalan Pengarah Akademik, Timbalan Pengarah Sukangan Akademik, dan 4 jawatan, ketua jawatan yang dikosongkan, yang terpaksa dikosongkan oleh kerana kecemerlangan pegawai-pegawai untuk naik grade ke grade yang lebih tinggi. Jadi tahniah, penghargaan saya khusus kepada ketua-ketua jabatan, mantan-mantan ketua jabatan, mantan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dan mantan Timbalan Pengarah Akademik Dr. Mazura yang telah naik grade, yang terpaksa mengosongkan kerusi dan jawatan yang sebelum ini. Dan saya mengambil kesempatan juga mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada 8 penempatan baharu, iaitu 2 grade 54 dan 6 grade 52 yang saya maklumkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum di dalam skim kita, skim pegawai pendidikan tinggi, pegawai perkhidmatan pendidikan tinggi, kenaikan grade adalah berteraskan kepada kriteria kecemerlangan yang mana ia terhasil daripada 4 elemen utama, iaitu elemen teras utama, elemen kepimpinan, elemen sumbangan dan elemen pembangunan diri. Tidak kiralah daripada kumpulan pentadbir maupun kumpulan akademik, ianya berteraskan kepada 4 elemen utama ini. Yang mana kalau kita lihat secara umumnya, bila peningkatan grade, elemen sumbangan dan elemen pembangunan diri tidak ada perbezaan daripada grade rendah sehinggalah grade yang tertinggi dalam skim kita, yang mana grade secara terbuka melalui kriteria kecemerlangan ini sehingga ke grade 54, ia tetap sama dari segi persentage ataupun dari segi pemberatan dia. Namun kita boleh melihat daripada teras utama dan kepimpinan, apabila kita telah mencapai grade yang lebih tinggi, yang mana elemen kepimpinan seharusnya, sewajarnya dan sememangnya kecemerlangan itu adalah suatu peningkatan dari segi daya usaha ataupun ciri-ciri elemen-elemen kepimpinan. Sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyentuh. Ini bukan sekadar kepada yang baru naik grade ini. Kita pun sedia maklum, 48 orang baru ini telah divalidasi untuk grade 48 daripada 44. 46 orang telah pun divalidasi daripada grade 41 ke 44. 3 orang telah divalidasi daripada grade 34 ke grade 42. So, semua dalam kriteria kita melalui proses ini. Jadi, apabila kita naik grade, bermaksud dari segi leadership kita, leadership individu itu terus meningkat. Saya dengan rasa bangganya merasakan politeknik kita terus akan cemerlang kerana kita telah memiliki para pegawai yang telah meningkat dari segi kecemerlangan melalui peningkatan grade. Jadi pastinya institusi kita akan lebih cemerlang daripada masa ke semasa. A leader is a person who influence a group of people towards the achievement of a goal. Tadi awal-awal kita kata kita bekerja untuk mencapai satu matlamat. Dan mnemonik dia ataupun mnemonik ini adalah perkara yang mudah kita ingat. Untuk definisi ini dia adalah kepada 3 P's. 3 P iaitu person, people dan purpose. Maksud person di sini seperti yang pernah disebut oleh Mahatma Gandhi. Kita sebagai individu, as a leader kepada diri kita setidak-tidaknya, as a person, membuktikan kita itu berjaya, kita bukan memiliki ramai pengikut. Tetapi kita mampu coaching, mentor, mendidik, menjadi contoh, menjadi idola, menjadi role model kepada rakan-rakan kita yang lain
iaitu menghasilkan lebih ramai ketua-ketua ataupun leaders di kalangan warga kita. Dan perkara yang kedua, as a leader, P yang kedua, kita as a people. No matter how, kata Jack Ma, no matter how smart you are, if you don't know how to work with person, your dream will just be dream. Maksud dia, kita perlu boleh bekerja bersama-sama dalam satu warga, satu masyarakat, satu keluarga, warga Politeknik Sultan Idris Shah. Kalau kita hebat macam mana pun, kalau kita cemerlang tetapi kita tidak boleh bekerja bersama dalam satu teamwork, satu keluarga besar. Baru ini Perdana Menteri telah mengeluarkan satu tagline, keluarga Malaysia di Politeknik Sultan Idris Shah, keluarga PSIS Bumi Bertuah. Kalau kita tidak boleh bekerja dalam satu keluarga, bermaksud kita belum lagi dapat memenuhi kriteria kecemerlangan itu. Dan yang ketiga, what is the purpose kita sebagai kecemerlangan itu? If there are nice rabbit on the ground, kata Jack Ma, if you want to catch one, just focus on one. Bermaksud, apa purpose kita? Purpose kita adalah mencapai matlamat bersama. So, fokus kepada matlamat. Jangan kita nak kejar segala-galanya tetapi nothing. Kita kena kejar kepada satu matlamat. What is our purpose sebagai seorang pensyarah, pensyarah utama, pensyarah kanan, sebagai ketua jabatan, sebagai individu yang ada peranan. Semua orang ada peranan di institusi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Marihan, saya diberi masa sampai pukul berapa? Pukul 12? Oi, pukul 12 tu saya kena ada air ni. Okey, perkara kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin saya kongsikan. Kita telah bermula sesi 1 2021-2022. Selamat memulakan kuliah sesi 1 2021-2022 yang bermula Isnin yang lalu 27 September. Saya dengan rasa ikhlas, rasa terujanya ingin menyampaikan ucapan kepada seluruh, yang sebenarnya ucapan ini saya telah sampaikan pada hari Isnin yang lalu. Kita mulakan dengan sesi ini dengan satu senyuman dan hati yang bersyukur kerana kita masih dapat terus berkhidmat, memberi perkhidmatan kepada anak didik kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan sesi ini kita berharap kita terus melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita. Kita meneruskan pengajian kita secara PDP-DT, pengajaran dan pembelajaran masih secara dalam talian. Namun demikian, sukacita saya mengingatkan, kita kena sentiasa be ready. Yang mempunyai kuasa ever ready untuk melaksanakan PDP-DT ini. Apapun cabaran yang kita lalui, kita kena make things happen. MTH. MTH itu bermaksud make things happen. Kun fayakun. Apa jadi pun jadilah juga. Kerana itu adalah tanggungjawab kita, amanah kita. Kita perlu menilai. Untuk make things happen, kita kena tengok must have, MH itu. Keutamaan. Apa yang mesti kita buat? Must have. Untuk memulakan PDP, mesti dah siap RMS. Contoh, kalau masih lagi terkial-kial membuat rancangan RMS rancangan mengajar semester, maksudnya kita not ever ready. Kita not be ready. Kita not ready. So, make things happen. Sibuk macam mana pun, sesak macam mana pun, kena siapkan dulu, sepatutnya telah ready, telah disemak oleh ketua-ketua program, ketua jabatan RMS. That is basic.
must have. Kemudian baru kita tengok which one is good to have. G to H tu good to have. Sekiranya perlu, baru kita tambah good to have. Dan yang terakhir, barulah kita nak jadi add-on sebagai nilai tambah. Itu pun jika dalam kemampuan kita, iaitu nice to have. Nice to have ni hanya gincu, celak, lipstick, eyeshadow, trapedo, segala benda tu. Benda tu bukan necessary. Tapi kalau ada, dia lebih cantik. Tapi kadang-kadang keayuan lebih cantik tanpa torpedo, iaitu keayuan asli. Jadi kita sesuaikan. Ya. Yang ketiga, untuk sesi satu ini kita kena ready yang bahawa kita akan berpindah daripada pandemik kepada endemik. Bermaksud kita akan hidup bersama dengan, sekarang ni kita tahu kita telah hampir 2 tahun. Mulai 18 Mac 2020. Sekarang ni dah 29 September 2021. Kurang daripada lebih kurang 1,5 tahun dah kita berada dalam pandemik COVID-19. Kita akan beralih kepada endemik. Bermaksud kita tidak lagi takut pada COVID-19 dan kita akan berkawan kehidupan kita bersama dengan COVID-19. Jadi kita akan meneruskan, kita berdoa kita akan dapat meneruskan kehidupan kita macam biasa. Dan untuk tanggungjawab utama kita sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang staf di institusi pendidikan yang memberi perkhidmatan pendidikan, kita akan menerima kembali pelajar kita secara berperingkat. Kita akan memanggil atau membawa masuk pelajar-pelajar kita secara berperingkat, dicadangkan paling awal 15 Oktober 2021. Namun, bergantung kepada pengurusan, bergantung kepada situasi semasa. Dan yang terakhir, saya ingin tarik perhatian pada hari ini, bagi semasa kita memulakan kuliah, semasa memulakan amanah dan tanggungjawab kita, bagi sesi satu ini, kita kena beri keutamaan kepada core business kita. Kalau perkara-perkara yang tak penting, kita put aside. Core business kita adalah memberi pendidikan dan kemahiran kepada anak didik kita secara holistik. Kalau boleh kita terapkan nilai-nilai yang secara holistik. Namun, sekiranya kita tidak mampu, kita pergi kepada core business kita. Kerana itulah sebenarnya perkara yang perlu kita laksaikan amanah janji ikrar kita sebagai penjawat awam di institusi pendidikan ini. Core business perlu ditunaikan kepada stakeholder kita. Stakeholder kita adalah anak-anak didik kita, para pelajar. Kerana tanpa pelajar, siapalah kita? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada pelajar, kita tidak ada jawatan pengarah. Kita tidak ada jawatan timbalan pengarah. Jauh sekali jawatan-jawatan yang lain para pensyarah yang kita ada sampai perjawatan kita 398 perjawatan di Politeknik Sultan Indonesia ini. Kerana pelajarlah kita ada kerja untuk 398 perjawatan di sini. So, core business kita adalah memberi pendidikan kemahiran kepada anak didik kita. Layan mereka. Sabar dengan mereka. Kerana itu adalah tugas kita. Okay, next. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin menyentuh sedikit kerana tadi kita ada sebut kita akan membawa masuk pelajar-pelajar kita ke dalam kampus secara berperingkat. Jadi kemasukan pelajar ini dinamakan melalui fasa pembukaan kampus. Yang ini yang telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan tertinggi KPT melalui libat urus bersama dengan pengurusan-pengurusan di Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang mana dijangkakan kita akan
mula menerima pelajar ke kampus dalam fasa pembukaan kampus secara berperingkat mulai 15 Oktober. Next. Okey. Fasa pembukaan kampus ini berkonsepkan yang mana pengoperasian IPT melalui konsep fasa pembukaan kampus ini bermaksud pelajar-pelajar dan warga yang telah melepasi syarat-syarat, peraturan-peraturan, SOP-SOP yang ketat. Bila berada dalam kampus, kita akan melaksanakan SOP seperti SOP fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Tak kira lah daripada luar sana, sama ada dia daripada fasa 1, fasa 2 atau fasa 3, once dia telah memenuhi syarat-syarat SOP, iaitu dia telah divaksinkan, telah menerima vaksinasi 2 dos, telah melepasi tempoh matang 14 hari, tidak ada bergejala, maka ia boleh masuk kampus. Walaupun dia datangnya daripada fasa 1 atau fasa 2 atau fasa 3, once dia masuk ke dalam kampus, kita akan membentuk seolah-olah satu kawasan kita ini dalam fasa 4. Itu maksud dia. Bukan kita mengubah fasa di luar. Tetapi dalam kampus kita akan melaksanakan SOP fasa 4. Bila melaksanakan SOP fasa 4, kita kena faham konsep pelan atau fasa pembukaan kampus ini menggambarkan situasi dalam komuniti IPT yang berbeza dengan fasa PPN di luar kampus. Mana dalam kampus kita, fasa 4, walaupun di keliling kita, di Sungai Lang, di Parit Baru, masih lagi fasa 2. Okey, yang kedua, komuniti yang berada dalam fasa pembukaan kampus ini di kalangan warga IPT yang telah lengkap vaksin mewujudkan persekitaran fasa 4. SOP fasa pembukaan kampus ini adalah merujuk kepada SOP fasa 4 PPN. Warga IPT yang tinggal di luar kampus dan lengkap vaksin dibenarkan masuk kampus dengan SOP yang ketat. Jadi walaupun mungkin ada yang duduk di luar, yang terpaksa datang berulang, boleh masuk. Walaupun di fasa 2, boleh keluar masuk tetapi mesti memenuhi SOP yang ketat. Yang berada di dalam, kita dah memang berada mengikut SOP fasa 4. Itu kena faham konsep dia. Next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk memenuhi fasa pembukaan kampus ini, semua warga adalah digalakkan menjalankan ujian saringan kendiri. Semua kaki tangan dan pelajar yang akan kembali ke kampus, yang untuk masuk ke kampus bagi berada di dalam fasa pembukaan kampus iaitu seolah-olah berada pada fasa 4 itu, ia digalakkan membuat ujian saringan kendiri menggunakan kit ujian kendiri. Yang kedua, pelajar dan kaki tangan yang tidak mendapat vaksinasi disebabkan kesihatan perlu membuat ujian saringan. Perlu membuatkan ujian saringan. Dan ujian saringan kendiri ini perlu buat 1 kali setiap minggu. So, pelajar dan kaki tangan tidak mendapat vaksinasi disebabkan kesihatan. Pada saya, maksud dia, kalau tidak sebab kesihatan, sepatutnya tidak timbul masalah untuk dia mendapatkan vaksinasi. Dan yang ketiga, ujian saringan kendiri secara berkala juga akan dilaksanakan. Bermaksud, walaupun kita telah berada di dalam gelombang atau di dalam rumah kita dalam fasa 4, semasa pembukaan kampus ini, tetapi kita akan buat spot check juga daripada masa ke semasa untuk melihat saringan kendiri itu kena buat juga secara berkala kepada beberapa sasaran-sasaran secara mungkin secara rambang. Dan yang keempat, ujian saringan kendiri perlu memastikan
yang kita buat ini tujuannya untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar dan juga warga di dalam kampus yang kita katakan berada dalam ataupun dalam fasa keempat tadi. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya panjangkan kepada semua warga melalui memo daripada pejabat pengarah pada 23 Julai yang lalu bagaimana pengenalan kepada pengoperasian pejabat kerajaan semasa tempoh-tempoh dan fasa dalam pelan pemulihan negara. Jadi bermaksud bila kita melaksanakan SOP fasa 4, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kehadiran bertugas 100% bekerja di pejabat. Jadi dibenarkan bekerja dari rumah bagi yang betul-betul memerlukan. Asas dia 100% bekerja di pejabat. Okay, next. Dan bila menyentuh salah satu daripada faktor ataupun SOP utama, prasyarat utama untuk membenarkan fasa kita melaksanakan fasa pembukaan kampus ini adalah dari segi data ataupun kedudukan vaksinasi. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Warga Politeknik Sultan Idris Shah 98.4% telah menerima vaksin. Ada sebilangan kecil kurang daripada 15 orang yang masih lagi tidak mendapat vaksin disebabkan oleh faktor-faktor kesihatan dan faktor-faktor yang lain. Kita berharap baki lebih kurang dalam 12 hingga 15 orang itu daripada data aktif staff. 363 itu adalah data aktif. Ada staf yang sebenarnya bercuti, sambung belajar dan sebagainya, itu data tidak aktif. Daripada data yang aktif ini, kita berharap akan dapat 100%. Ini data pada minggu lepas, Jumaat 24 hari bulan 9. Manakala data vaksinasi pelajar, data pada 24 September juga, yang telah menerima dos 2 dan dos pertama, kita menghampiri 88%. Itu data pada 24 September, iaitu masih ada 302 orang yang belum update data. Tapi sehingga semalam, terima kasih Jabatan Pembangunan dan Jabatan Pengurusan dan Pembangunan Pelajar, semalam diupdatekan daripada 302, 151, bermaksud 50% telah dapat maklumat. Masih ada 151 pelajar yang masih belum update status. Itu data semalam. Jadi hal ini, saya mohon kerjasama KJ-KJ, tolong jentik telinga PAPA. Pada saya tidak ada sebab. Tidak ada sebab kita kata pelajar, kita tak dapat status pelajar. Sebab dah masuk hari keempat dah. Dan data yang tidak update status ni, 151 ni bukan pelajar tidur, pelajar aktif. Bila pelajar aktif, sepatutnya kita dah jumpa dah pelajar itu. So pada saya rasa duka cita. Ikhlas saya rasa. Kalau ada lagi, sepatutnya 100%, ada lagi data pelajar yang tidak update status, pada saya bukan salah pelajar. Salahnya adalah penasihat akademik. So, penasihat akademik kena jentik telinga dia. Salah dia adalah KJ-KJ tak nak jentik telinga PA. Jadi, KJ-KJ kena besit sepatutnya. Kena kejar. Tidak ada sebab tidak ada pelajar yang, ada lagi data pelajar yang tidak update status. Sebab yang tidak update status ni bukan pelajar yang hilang, pelajar yang MIA. Itu adalah data pelajar aktif. So tolong hari Jumaat ini, kerana data ini pada setiap hari Jumaat. Pada hari Jumaat ini, hari Rabu. Esok Khamis, lusa Jumaat.
Bukan susah. Update ke data dalam SPMP. So, Cik Anwar, Tuan Haji Samsul Riza, tolong keluarkan pelajar yang tidak update status pada hari Jumaat ini. Kita nak bersih KJ daripada jabatan mana kalau kerana dia tidak jentik telinga PAPA. Tolong kita tak nak. Sebab data ini akan sampai ke menteri sebenarnya. Bukanlah kita takut kat menteri itu, tidaklah. Rezeki kita ada di mana-mana. Tetapi ini adalah amanah dan tanggungjawab. Amanah dan tanggungjawab. Kita adalah memberi perkhidmatan pendidikan kepada anak didik kita, para pelajar. Mereka adalah klien kita, core business kita. So kita kena jaga mereka. Okay, next. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ketiga. Perkara yang terakhir. Yang saya nak bawa kesediaan kita back to the basis. Tadi kita kata kita nak beralih kepada fasa pembukaan kampus. Yang mana konsep dia kita nak berada di dalam kampus ini seperti fasa 4 pelan pemulihan negara. Bila fasa 4 maksudnya, yahoo, aku merdeka. Macam itulah lebih kurang. Tapi ada SOP dia. Ada SOP dia. Namun, mampukah kita? Bolehkah kita? Setelah setahun, 6 bulan, lebih daripada setahun setengah, kita telah berada di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya buat perkiraan. Saya semenjak PKP ni, semenjak COVID ni, kat bank sana, duit cukup banyak. Tapi bukan duit saya lah. Bukan duit saya lah. Tapi boleh dikatakan, rezeki tu nampaknya ada lebih sikit. Sebab, saya paling tidak, saya balik ke Ipoh, selalunya tiap-tiap minggu. Sekarang sebulan sekali. Sekali balik RM50. Jadi, saya dah jimat, kalau sekali balik RM50, sebulan 200. 200. Tapi kerana sebulan sekali saya balik, saya dah jimat 150. Contoh. Kemudian anak-anak. Saya tak ada anak kecil kerana tak dapat lagi mak yang boleh anak kecil kan. Jadi tuan-tuan bayangkan, anak kita ada di antara staf kita yang tak hantar ke babysitter, tak hantar ke pengasuh. Jimat juga 400-500, 1000. Duit minyak, makan minum dan sebagainya. Ada lagi antara kita, time PKP setahun lebih ni. Delivery ni kian memuncak. Kerana permintaan tinggi. Buat sandwich pun laku. Tak apa susah buat sandwich kan, potong roti je. Pun laku. Jadi, mampu dah kita back to the basis. Jadi, saya mengajak, kita kena bersedia back to the basis. Next. Yang pertama, back to basis, kehadiran bertugas. Bertugas di pejabat. Kita perlu back to basis, meneruskan kelangsungan kita sebagai penjawat awam. Jangan kita terlalu, orang Perak kata mua. Mua ni apa bahasa dia lain? Kalau lagi nak bahasa baku Perak, gaja. Kamu tak tahu. Dia terlalu seronok sangat dengan BDR, menjadi isu bila nak kembali bertugas ke pejabat. Tadi kita kata bila fasa pembukaan kampus, kita seolah-olah berada fasa 4, maksudnya 100% kena berada di pejabat. Nanti berbagai-bagai alasan. Buat komplain sana, komplain sini. Macam saya pernah bercakap dalam perhimpunan ketiga. Saya masih ingat. Saya menyampaikan kepada tuan-tuan, ada di antara staf kita yang cabar saya. Tapi saya memang kalah lah. Cabaran dia betul. Kerana itu pegangan dia. Cik, sejauh mana cik boleh pastikan saya tidak dijangkiti COVID? Itu ayat dia.
Cik nak arahkan saya datang ke pejabat, sejauh mana cik boleh jamin saya tidak dijangkiti COVID? Saya kata, saya bukan Tuhan. Kita buat usaha lah SOP. Itu saya kata, kita kena menerima situasi, kita berubah daripada pandemik kepada endemik. Itu awal-awal tadi saya sebut. So, kalau kita ada kesedaran bersedia untuk meneruskan kelangsungan kita sebagai penjawat awam, mula-mula kita tanda tangan, borang aku janji untuk bertugas sebagai penjawat awam, tidak pejabatnya di rumah. Kita bersyukurlah kita dah dapat setahun lebih ni duduk di rumah. Kita kena bersedia kembali di pejabat. Kita tanda tangan, pejabat kita adalah di premis kerajaan institusi yang kita bertugas. Sekarang ni, kita adalah staf Politeknik Sultan Idris Shah, bermaksud pejabat kita adalah di Politeknik Sultan Idris Shah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita tak kasar. Sekarang ni kita kena ambil peduli. Setahun lebih, kita kalau ambil kisah pun mungkin kita tengok slip gaji kita. Tapi saya rasa ramai yang tak ambil kisah. Sebab gaji keluar 24 bulan tu pun ramai yang tak tengok lagi. Kat bank banyak duit kat sana tu. Jadi kita kena ambil kisah. Semak semula buku perkhidmatan kaki tangan awam, BPKA. Kena semak. Semak balik pendapatan kita, gaji kita. Kalau terlebih bayar, akaun belum terima, kerajaan belum terima balik terlebih bayar, kita kena bayar balik. Kalau misalnya kita tak dapat, sepatutnya kita dah dapat allowance. Tapi allowance tu masih tidak diberi, masih dipotong. Kita kena mohon, itu akaun kena bayar. Mana kerajaan kena bayar balik kat kita. Kena semak. Semak BPKA dari segi perkhidmatan kita. Semak akaun belum terima. Maksud akaun belum terima ni kerajaan belum terima. Kita berhutang dengan kerajaan, kita kena bayar. Kalau kerajaan berhutang dengan kita, akaun kena bayar, kerajaan kena bayar. AKB. Istilahnya AKB. Kerajaan kena bayar. Misalnya ada satu kes cuti bersalin, masih lagi terus dipotong allowance, katakan allowance kritikal, allowance perkhidmatan awam. Jadi kena maklumkan. Kalau ada kelewatan, saya minta maaf. Memanglah kadang-kadang ada kelewatan. Tetapi jangan dibiarkan berterusan. Kemudian semak cuti-cuti. Sebab cuti ni terlalu banyak. Masa PKP, siapa nak bercuti? Kalau bercuti pun kena duduk rumah juga. Jadi semak cuti-cuti. Jadi perkara-perkara ini, sejauh mana kita boleh back to basis untuk ambil cakna. Dan yang ketiga, kelangsungan penjawat awam ni, kita boleh tak mematuhi peraturan kembali. Kita kena tengok perintah-perintah am dan arahan pentadbiran. Basic cukuplah. Kita dah kata hari Isnin, kita pakai kemeja. Itu adalah kemeja yang kita kata pakaian rasmi. Kemeja tali lahir biru. Itu norma kita. Hari Selasa, kita pakai kemeja, boleh tali lahir apa. Hari Rabu kita pakai baju korporat. Hari Khamis baju batik. Hari Jumaat kalau boleh pakai pakaian baju Melayu ataupun baju kemeja. Sebab selama ini kita pakai seluar bermuda je. PDR. Baju je cantik. Seluar bawah saya nak pakai underwear je. Pakai kain je. Kalau mengajar, saya silap atas pakai tudung tapi dalam baju kaflan je. Jadi mampu tak kita kembali back to basis pematuhan peraturan. Kemudian jangan cakaplah, saya pun manusia biasa. Kelas pukul 8, pukul 9, right. Pukul 8, pukul 9 cantik dia gincu leksik dia. Pukul 10 kan dia dah cari bantal balik. Tak payah nak bohong lah. Kita manusia. Kita manusia. Kita human. So kita akan kembali berada di pejabat 8 to 5. 7:30 to 4:30. 9 to 6. Itu peraturan masa, peraturan pakaian dan banyak lagi peraturan-peraturan lain. Kita back to basis
kena teruskan kelangsungan penjawat awam, kena kembali pematuhan kepada peraturan-peraturan yang selama ini kita longgar. Kalau kita tidak bersedia, timbullah. Inilah timbulnya penentangan oleh golongan-golongan tertentu. Bukan ramai. Segolongan-segolongan yang masih. Kerana dia tak boleh balik kembali kepada asal. Pada saya, yang tak boleh back to the basis as a penjawat awam, saya rasa amat duka cita. Dan pada saya, ia bukanlah sebenarnya yang betul-betul genuine kepada penjawat awam. Okey, next. Slow sikit. Slide. Mana? Macam mana? Ada. Apa dia keluar next? Saya pun tak tahu. Okey. Dia bawa keluar. Okey. Dan perkara yang terakhir, back to basis ini, saya ingin berkongsi sedikitlah. Dalam kita sebagai penjawat awam ni, kita tidak boleh lari daripada etika-etika kita sebagai penjawat awam dan nilai penjawat awam. Ada 6 nilai penjawat awam yang saya kumpulkan kepada pertama, nilai peribadi yang asas. Kita as a penjawat awam, kita perlu ada sifat-sifat, sikap-sikap amanah, ikhlas, tekun membuat kerja, berdisiplin dan berdedikasi dan berbagai-bagainya. Itu adalah nilai atau etika peribadi yang asas pada diri kita sebagai penjawat awam. Yang kedua, kita perlu mengutamakan pelanggan. Tadi saya kata, core business kita, siapa stakeholder kita? Stakeholder kita adalah pelajar. So, bersopan santun dengan pelajar. Fikirkan mereka itu anak-anak dan adik-adik kita. Bagaimana kalau anak-anak dan adik-adik kita herdik tak tentu pasal? Bagaimana kalau itu anak-anak dan adik-adik kita tengking tak tentu pasal? So, kena bersopan santun. Nak menegur, ada kaedah, ada cara. Perlu peramah, berbudi bahasa. Dan kita faham, selagi dinamakan pelajar, lagikan saya menguruskan manusia adalah bapa-bapa pelajar, berbagai-bagai kerana, ini kan para pelajar. Perlu bersabar. Perlu bersabar. So, banyakkan kesabaran. Dan nilai yang ketiga adalah nilai kepimpinan. Ini adalah etika penjawat awam. Kita kena adil, kena tegas, kena ada perbincangan, kena ada syura, kena ada ruang untuk kita mendapat pandangan. So, nilai yang ketiga, kepimpinan. Yang keempat, nilai profesional. Professionalism. Dah keluar kah? Nilai profesionalism ini iaitu penting menggambarkan kita sebagai penjawat awam dengan kerajaan Malaysia, iaitu nilai integriti. Integriti ni banyak, bukan dari segi RM saja. Integriti dari segi masa, integriti daripada sumber. Sumber ni, integriti dari sumber ni kawan-kawan kita, peralatan-peralatan, ruang, masa, lampu, api, air. Segala-gala sumber. Integriti dari segi tanggungjawab kita. Ikrar kita. Accountability, kebertanggungjawaban. Kita ada integriti yang tinggi, tetapi kita tidak ada kebertanggungjawaban. Accountability. Dan kita perlu kreatif. Seorang yang profesional, seorang pensyarah, seorang pendidik yang profesional kena sentiasa kreatif. Yang tu kata MTH tadi, make things happen. Kun fayakun. Apa cara pun buatlah. Bagi budak tu cerdik. Bagi budak tu pandai. Tak boleh nak ajar masak sekarang ni, tak boleh masuk dapur. Gas tak ada. Masaklah pakai kayu api. Atau masaklah pakai main-main pondok. Tak ada bahan, potonglah pokok-pokok daun-daun itu sebagai ini umpamakan sayur, ambil pasir, ini umpamakan garam.
Ambil ke air lumpur, ini umpamakan santan. Buat apa saja, take handphone. Kalau benda tu tak ada. Yang ini yang dikatakan kreativiti. Dan ada inovatif, usaha untuk kehadapan. Dan pastinya intelektual. Yang ini saya selalu sebut, kita sentiasa berusaha meningkatkan ilmu. Setiap individu as a pensyarah, pendidik dalam bidang pendidikan, dia mesti seorang yang intelektual, kena sentiasa dinamik dalam pemikiran dia, pengetahuan dia. Dia tidak statik. Bukan pengetahuan yang jumut yang dia belajar masa dia belajar kat UTHM pada tahun 2005 dahulu membuat master education. Itulah yang dibawa sampai ke 2025. Itu pengetahuan jumut. Kita kena upgrade. Macamlah juga naik basikal. Dulu pakai mountain bike harga 1,000. Lepas tu pakai mountain bike harga 2,000. Lepas tu tukar road bike. Tu yang guling-guling ni Cik Hashim sampai guling-guling. Jadi Cik Hashim bukan main road bike, dia main mountain bike. Mountain kan? Oh, dua-dua. Nampak? Sampai dua. Itu upgrade lah tu. Basikal boleh upgrade. Jadi beli satu basikal, kemudian mountain bike, beli pula road bike, beli lagi basikal lipat. Jadi upgrade, kita upgrade sama juga dengan pengetahuan kita as a kaki tangan awam. Professionalism ini amat penting. Dan yang ketiga, kita sentiasa ada nilai produktiviti dan kualiti. Buat kerja bersungguh-sungguh. Kalau buat lebih kurang baik tak payah buat. Penghasilan yang terbaik itu kena put in front dalam usaha kita. Cuba yang terbaik, buat yang terbaik. Dan yang ketiga, akhir sekali, ini adalah sebenarnya selepas kita berusaha, kita berdoa, kita bersyukur, bertakwa, bertawakal, nilai-nilai keagamaan itu. InsyaAllah, kalau kita buat dengan ikhlas, saya yakin. Next slide. Saya yakin kalau niat kita yang baik-baik, kita fikirkan benda yang baik-baik, kita cakapkan, kita tuturkan perkara yang baik-baik, kita tulis, kita sampaikan, kita tintakan perkara-perkara yang baik-baik, kita lakukan, laksanakan tindakan yang baik-baik, insya-Allah. Saya yakin kita akan dapat yang baik-baik. Dan perkara ini kita kena sedar, perjalanan kita masih jauh. Kita baru berada pada tak sampai. Kalau tengokkan roadmap itu, kita tak sampai 1/4, 1/5. Sedangkan perbandingan di dunia dengan alam selepas dunia itu 1,000 tahun di dunia berupa 1 hari di akhirat. Itu belum lagi kita buat kata conversion dari segi tempoh. Kita tengok perjalanannya sahaja. Begitu jauh lagi perjalanan kita. Dan kita kena ingat awal-awal saya kata tadi. Hidup kita sebelum ini, kita purpose kita dengan masyarakat, kita memerlukan orang. Tetapi hidup selepas ini, kita hidup sendiri-sendiri. Kita yang menjawab. Apa yang kita berada pada hari ini, yang kita hidup tidak sebenarnya untuk kita sahaja. Kita memerlukan makhluk yang ada sekeliling kita, memerlukan sahabat-sahabat yang ada sekeliling kita, yang saya sebut awal tadi, untuk kita bawa di kemudian hari nanti dalam perjalanan kita bersendirian, yang masih jauh lagi perjalanan dia. So tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup dia, berikhlaslah dengan segala tindakan kita. Berikhlas dan dengan seikhlas-ikhlasnya tindakan kita. Keikhlasan itu umpama semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam. Ianya wujud, namun kita tidak dapat, amat sukar untuk kita lihat. Jadi tidak perlu kita cakap aku ni ikhlas ni, aku buat ni ikhlas ni, kerana bendanya adalah terlalu sukar untuk diukur dengan sebarang alat pengukuran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sehingga ke sini saja.
saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih tahniah ke Jabatan Pelancongan dan Hospitality, Seksyen Teknologi Maklumat dan Multimedia sebagai kru teknikal dan semua yang terlibat dalam menjayakan perhimpunan staf untuk kali keempat pada tahun 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang bersama, seramai 285 orang yang online, tetapi saya yakin ada yang sharing. Jadi terima kasih kerana mendengar mungkin orang kata celoteh ke, pesanan ke, amanat ke, tetapi perkongsian saya nak kata ikhlas sebab ikhlas tu benda yang tak nampak, tapi itu yang keluar daripada hati saya, daripada saya yang menyediakan. Kali ini boleh dikatakan 80% slide ini saya yang menyediakan bahan. Sebab dalam keadaan kekangan, saya tidak dapat bersama dengan Syafiza. Syafiza pula. Kenapa Syafiza pula aku teringat? Sudah. Lain jadinya ni. Saya tidak dapat bersama dengan Nur Hafizah. Selalunya Hafizah yang sediakan slide saya. Tapi kali ini Hafizah ada sedikit masalah. Saya pun tidak dapat awal-awal dulu berhubung dengan Hafizah. Jadi saya menyediakan slide ini ikhlas saya kata sehingga pukul 3.30 pagi tadi. Saya mencari bahan, saya menyediakan. Jadi ikhlas, nak kata ikhlas benda tu tak nampak, tapi itulah yang saya ingin kongsikan dengan seluruh warga Politeknik Sultan Idris Shah Bumi Bertuah yang saya kasih ini. Sekian, saya mohon maaf di atas segala kekhilafan semasa saya menyampaikan dan segala kekurangan yang mungkin tidak sempurna untuk tuan-tuan dan puan-puan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.